Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Okey, so hari ini kita akan teruskan dengan chapter 9, speed dan acceleration. Okey, sekarang kita akan tengok speed, accelerate. Dia kata, take a look at the back of the truck bus. There is a speed limit symbol. What does the symbol mean? Okey, so setiap benda yang bergerak kita ada speed lah. Jadi paling mudah adalah kereta, bas, lori. Dan kalau kita tengok formula antara speed, distance dan time ni, okey, dia ada satu hubungan, okey, iaitu speed sama dengan distance bahagi time. Okey, contoh yang pertama, Aida walks to a shop over a distance of 100 meter in 5 minutes. So maksudnya dia pergi shop 100 meter dalam masa 5 minit. Okey. Jadi kita ambil 100 meter 5 minit. Jadi kita ambil 100 bahagi dengan 5, kita dapat 20. Okey, 20 minit, 20 meter per minit. Okey. Jadi kita boleh simpulkan Aida berjalan 20 meter setiap minit. Dan contoh yang kedua, kita boleh tengok Khairul Hafiz dan Badrul Hisham adalah young stage sprinter. Okay. During 100 meter event, Khairul Hafiz finish in 10.18 second while Badrul Hisham finish in 10.25 seconds. Calculate their speed respectively. Okay. Jadi dia nak suruh kita cari speed. Dia dah bagi jarak 100 meter. Dia dah bagi juga Hafiz ni 10.8 saat dan Badrul 10.25. Okey. Jadi 100 untuk Khairul Hafiz, 100 bahagi dengan 10.8, dan untuk Badrul 100 bahagi 10.25. So kita dapatlah speed dia 9.28 dan juga 9.76 meter per second. Okey, jadi kita boleh tengok dekat dalam triangle ni ada D, S, M. Distance untuk D, S untuk speed dan M untuk time. So cara nak baca adalah bila awak ambil S, okey, so yang tinggal adalah D atas dan M bawah kan. Jadi S sama dengan D bahagi M. Okey. Padam balik semua. Okey. Dan cara untuk awak dapatkan M, okey, so awak tengok yang tinggal adalah D dengan S. D atas, S bawah. Jadi M sama dengan D bagi S. Dan cara untuk awak baca D, dia S dengan M sebelah, jadi S darab M. Okay, so triangle ni sangat berguna. Kalau boleh hafal triangle ni lagi bagus. Okay, D, S, M. Okay, seterusnya kita akan tengok pada uniform and non-uniform speed. Okay, untuk uniform speed, dia adalah pergerakan yang sekata. Maksudnya, kita berjalan tu sama je daripada mula sampai habis. Kita bukannya berjalan, berlari. Berjalan, berlari. Yang itu kita panggil non-uniform. Okay, non-uniform ni maksudnya tak sekata lah. Okay. Contohnya, distance time graph for marble A. So, marble A. Okay, awak tengok marble A. Bila dia punya time 1 saat, okay, dia punya distance 2 meter. Time dia 2 saat, distance dia 4. Dan bila time dia 3, dia 6. Okey, mana saya tahu, saya baca kat sini. Graf ni. Okay, bila dia 4, dia 8. Okey. Jadi pergerakan dia sekata, kan? Kalau macam yang marble B, okey, dia macam 1 point something. Lepas tu 2 kan pair dia kat sini kan. Okey, yang ni pula 2 point something, tiba-tiba kat sini pair dia lebih kurang 3. Lepas tu yang ni pula dia punya 3, pair dia 4 point something. So macam kita nampak lah, kita tengok graf dia pun kita tahulah, saya ingat kan.
Okey. Jadi dia sebenarnya tak sekata, okey, non-uniform. Ini adalah non-uniform speed. Kita tengok example 3. Farid drove a trailer for 170 km within first 2 hours and 190 km within 4 hours. Did Farid drive the trailer at uniform speed? Explain. Okay. Jadi speed for the first 2 hours adalah 170 km per hour. Okay, ingat speed formula dia adalah distance bahagi time. Okay. Sebab tu 170 bahagi 2. Kemudian dia kata speed for the next 4 hours 190 km bahagi dengan 4 jam. Sebab 170 2 jam, 190 4 jam lepas tu. Jadi kita dapat 190 bahagi dengan 4 dapat 47.5 km per hour. Okey, sekarang kat sini 85 kan. Jadi dah confirm tak uniform sebab tadi dia bawa speed dia 85 km per hour, sekarang 47.5. Nampak tak? Dia macam semakin perlahan. Okey. Jadi dia tak uniform. Mungkin dia nampak ada roadblock ke apa, dia makin slow kan. Itu dah pasalnya. Encik Mahesh. Encik Mahesh. Ayah siapa Encik Mahesh ni? Okey. Dia pun memukul golf ball dari pole P, pole S, passing through pole Q ke R. Jadi adakah uniform speed? Explain. Jadi kita pun cuba cari speed daripada P ke Q, iaitu distance bahagi time dapat 20. Okey. Speed daripada R ke S, okey, distance bahagi time dapat 20. Speed daripada Q ke R, okey, distance bagi time dapat 20. Wow, semua dapat 20 meter per second. Jadi maksudnya speed of the golf ball tu uniform. Okey, faham setakat tu? Okey, seterusnya kita masuk kepada average speed. Average speed formula dia adalah total distance bahagi total time. Jadi apa yang dimasukkan dengan total distance bagi total time? Total distance adalah jarak daripada permulaan sampai ke pengakhiran. So walaupun dia stop dekat macam ni kan, Amin kan, dia mungkin berhenti kat pizzeria ni, dia jual pizza lah kot. Okey, pizzeria sebab lapar kan, makan lepak jap, lepas tu dia jalan balik pergi ke town A ni kan. Okey, dia pergi town A ni, jadi bila sampai ke town A baru dia berhenti. So maksudnya itu adalah total distance kita lah. Maksudnya 10 tambah dengan 25. Walaupun dia sebenarnya berhenti dekat pizzeria ni. Okay. Dan total time pun kita kena ambil kira lah. Berapa dia punya total time. Baru kita boleh cari average speed. Sebab apa? Formula average speed total distance bagi total time taken. Okay. Okay, kita baca dia punya ayat ni. Amir started cycling from his house to town A at 9 AM. Along the way, he stopped at pizzeria to rest and eat before he resumed his journey. Nampak dia berhenti kat pizza untuk rehat dan makan. He arrived in town A at 12:15 PM. Calculate the average speed of the journey in km per hour. Jadi total distance dia adalah 10 tambah 25 kan. Okay, 35. Total time taken, okay, dia keluar pukul 9 pagi dan dia sampai 12 suku tengah hari. Jadi dia punya masa 3 jam 15 minit kan. Okay, awak tolakkan saja. Lepas tu average speed adalah total distance bahagi total time. Jadi awak ambil 35 bahagi dengan 3.25 hour. Kenapa 3.25? Kenapa bukan 3.15? Sebab 15 minit kalau kita tukar kepada hour, 15 bahagi 60. Okey, dapatlah 0.25. So 0.25 tambah dengan 3 jadi 3.25. Jadi 35 km bahagi dengan 3.25 hour, kita dapat 10.77 km per hour. Okey, faham? Okey, jadi yang bawah ni pun sama juga. Okey, contohnya nak jimat masa, saya pun akan skip. Okey, yang ni saya nak tunjuk sikit example 7. Okey, dia suruh convert speed. Bila convert speed ni daripada unit kilometer per hour, dia boleh tukar jadi unit lain lah. Jadi dalam kes ni dia suruh tukar jadi
meter per second. Okey, meter per second. Jadi cara dia adalah mula-mula awak pecahkan dulu. Okey, yang ni awak pecahkan dulu 9 km per hour. Okey, 9 km ke atas per dengan 1 hour. Lepas itu awak tukar satu-satu. So yang atas ni darab dengan 1000 sebab nak jadi meter kan, kilometer kepada meter darab 1000 kan. Okey, yang bawah tu adalah 1 jam, 1 hour. Okey, tukar kepada second. Okey, ikut soalan lah kan, soalan nak meter per second kan, jadi bawah tukar pada second. Second awak kena darab dengan 60. 1 jam darab 60 dapat minit. Lepas tu darab lagi 60 awak dapat saat. Okey, sebab tu kita darab 3600 terus. Ni 60 kali 60 lah sebenarnya ni. Okey, 60 kali 60 kan. Sebab tukar minit, tukar kepada saat, 60 kali 60. Okay, jadi awak dapat 90,000 meter bahagi dengan 3,600 saat, awak dapat 25 meter per second. Okey, faham part tu? Jadi yang B ni pun B ni pun sama juga. Okey, awak ambil 90 km per hour disuruh tukar jadi kilometer per minit kan. Okey, tapi disebabkan dia suruh tukar kilometer per minit, atas ni kekal lah sebab dah memang kilometer. Bawah saja kita tukar. So bawah ni okey, daripada 1 jam nak tukar kepada minit darab 60. Sebab tu dia darab dengan 60 ni. Nampak ni darab 60 kan. Okey, jadi 90 km bahagi dengan 60 minit dapatlah 1.5 km per minit. Okey, tekan kalkulator. Okey, faham part tu? Okay, so nampak ni dia ada bagi awak flashback. Kod lah lupa kan nak tukar kilometer ke meter macam mana, meter ke cm dah lupa habis kan. So flashback balik, hour ke minit, minit ke hour, minit ke second. Okay, jadi saya bagi lagi contoh. Okay, sepatutnya kalau macam ni awak dah tak ada masalah. Okay, sama dengan atas. Contoh 9 kita tengok. Jadi contoh 9 ni Carmilla ni dia menang medal gold women triathlon. Stamina kuat ni. Okey, jadi dia pun memulakan larian dengan 10 km. Awak sentiasa bulatkan, gariskan soalan tu supaya awak boleh nampak apa keyword dia. Kemudian berenang 1500. Kemudian diakhiri dengan 40 km cycling. Okey, dan dia complete dalam masa 1 jam 56 minit. Okey, calculate average speed kilometer per hour. Saya terpadam pula, sorry lah. Okey, for the entire event. Jadi average speed adalah total distance bagi total time. Okey, lepas tu total distance 10 km tambah 1500 meter tambah 40 km. Soalan punya kan ni, soalan bagi kan. Okey, masa pun sama nak soalan bagi 1 hour 56 minit. Okey, bila awak nak tambah, awak kena convert lah. Kalau kilometer tu kalau jadi semua kilometer dulu, sebab tu yang ni kan tukar je dulu. Okey, tak nampak. Okey, tukar dia jadi 1.5 km daripada 1500 meter. Yang 1 hour 56 minit tukar dulu jadi hour sahaja. So ini cara dia, 56, tengok kat sini, 56 bahagi dengan 60 untuk dapatkan dalam hour, dapat 0.93 hour. Jadi 1 tambah 0.93 hour dah jadi 1.93 hour. So bila awak dah dapat 51.5 total distance bahagi dengan total time 1.93 hour, awak dapatlah okey 26.68 km per hour. Okey, faham? Okey, so awak juga boleh tambah general knowledge awak. Area under the graph is equal to distance. Tengok gambar. Okey, ini pun sama je. Kalau tengok soalan sampai 10 ni. Okey, dia kata Siti join school trip ke Kuala Lumpur. Okey, Siti ni tak nak pergi Kuala Lumpur, kesian dia. Okey, jadi school tu bertolak pukul 7. Jadi on the way dia stop dekat Hulu Bernam. Okey, so Hulu Bernam. Hulu Bernam rest area. Okey, untuk short break. Okey, nak pergi makan ke, nak pergi toilet ke mana-mana kan. Okey, jadi dia sambung perjalanan
Selepas tu sampai ke Kuala Lumpur. Jadi kata calculate the average speed of the trip. So average speed, ingat average speed total distance bahagi total time. Okay, dah dapat satu formula kan. Okay, dah ingat formula ni. Jadi total distance 203 km ni dapat daripada mana? Okay, daripada nampak kosong dalam graf ni, kosong sampai 203. Okay, jadi maksudnya jarak dia adalah 203. Dia nak sampai ke Kuala Lumpur tadi. So total distance adalah 203. Masa 5 jam. Mana dapat 5 jam ni? 5 jam ni, okay, kalau awak tengok kat sini, okay, dia ke sini 2 jam, dia ke sini sejam kan, 2 ke 3. Lepas tu dia ke sini 5 jam. Ok, awak tengok sini pun boleh. Ok, so 5 jam. Jadi 203 bahagi dengan 5 dapat 40.6. Ok, Khairul Idham Pawi has made the country proud in the world. MotoGP when he won. Oh, hebat dia ni, menang MotoGP. So siapa yang suka rempit tu, janganlah merempit Tajan Raya masuk ke dalam Grand Prix ni. Mana tahu boleh menang. Mengharumkan nama negara lagi daripada awak mati katak atas jalan tu. Okay, jadi he took 47 minutes and 8 seconds to finish the race on the 40.3 km. Okay, nampak? Dia dah bagi masa kan? Okay, 47. Dia dah bagi jarak 43.8. Jadi dia suruh cari speed. Okay, jadi ambil lah. Speed adalah distance over time. Okay. Just make sure kalau ada unit yang tak bertukar lagi. Okay, sekarang dapat soalan dia minta kilometer per hour tu. Tapi dekat hint ni dia bagi 8 second, 47 minit 8 second. Jadi awak kena tukar lah dulu. Okay, 47 minit 8 second ni tukar dulu jadi hour. Okay. Okay, kat sini nampak dia tukar. Tengok belah kanan ni. Ni. Okay, 47.13. Okay, oh sorry, tengok atas dulu. Okay, 47 minit tambah 8/60 minit. Okay, dia tukar 8 bahagi 60 untuk dapatkan minit, dapat 47.13 minit. Lepas tu tukar lagi jadi hour, bagi 60 kat sini kan, bagi 60 kat sini. Sebab apa bagi 60? Sebab nak jadikan hour. Sebab last kali kita nak jawapan kita dalam kilometer per hour kan. Okay, jadi bila kita tukar jadi 51.11 km per hour. Okay. Okay, soalan lain pun semua sama. Okay, seterusnya set practice 9.1 ni awak boleh cuba sendiri. Okay, test kepoweran awak. Faham ke tidak? Jadi awak tengok sekarang acceleration. So acceleration ni siapa ni? Usain Bolt. Wow, hebat. Okay, putih pula Usain Bolt ni. Pakai Fair Lovely kot ni. Okay, jadi bila acceleration ni, maksudnya adalah change in speed. Ada perubahan dalam speed awak. Okay, contohnya awak semakin laju, memecut, ataupun semakin slow kan. Elok merempit, awak rempit kan, laju tu. Okay, accelerate. Tiba-tiba ada roadblock kawan, awak pun berilah membreak kan. Okay, so awak decelerate. Decelerate tu maksudnya terbalik dengan acceleration. Okay, awak punya change in speed tu berkurang. Ataupun deceleration ni orang panggil sebagai negative acceleration. Pun ada juga orang panggil macam tu. Okay, kita tengok. Okay, so change of speed can be calculated by finding difference between final and the initial speed. Jadi tengok example 13. A racing car accelerates from a stationary state and reaches a speed of 100 km per hour in 6 seconds. Calculate the acceleration. Jadi dia kata daripada stationary kepada speed 102 km per hour dalam masa 6 saat sahaja. Jadi calculate the acceleration. Okay, jadi kita ambil ini adalah final minus dengan initial speed.
dapat 120 km per hour. Kemudian kita bahagikan dengan masa dia tadi berapa? Masa dia tadi 6 saat kan. Okey, tapi yang ni kita kena convert dulu. Okey, convert dulu jadi saat. Okey. Kenapa kena convert dulu jadi saat? Sebabnya dia tak letak speed tu sebagai kilometer per hour per second. Okey, dia tak minta macam tu. Dia minta acceleration sahaja. Okey, jadi nak selamat awak tukar sahaja 60 kali 60 ni jadikan saat. So 0.33 km per saat per second. Kemudian awak bahagikan lagi dengan 6. Okey, awak dapat 0.0056 km per second ataupun km per S2. Sama je, S kuasa 2. Okey, tak awak faham, tak apa. Kita tengok contoh lagi. Okay, a motorcycle move from a stationary state and accelerate uniformly to reach a speed 20 meter per second in 5 seconds. What is the speed of the motorcycle? Okay, jadi 20 tolak kosong, final tolak initial. Okay, dan unit jangan lupa meter per second. Bahagi dengan 5 saat. Sebab apa? Sebab dia dalam masa 5 saat. Okay, jadi 20 meter per second bahagi dengan 5 second. Okay, awak akan dapat 4 meter per second square. Unit conversion. Okay, ini adalah yang part yang susah sikit lah. Unit conversion. Okay, unit conversion dia boleh bagi apa saja. Okay, so okay, awak kena hati-hati kat sini Okay, contoh di soalannya, example 15, convert 420 meter. Nampak ni, kena hati-hati, 420 meter per minit lagi to kilometer per minit. Okay, confused dah. Okay, tak payah nak confuse. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, so kita tulis dalam bahasa matematik tu 420 meter / minit over minit. Okay, dia sebenarnya sama dengan 420 minit bahagi minit. Okay, nampak kan? Okay, bila kita buat macam ni, okay, kita tukarkan meter kepada kilometer. Tengok ni Okay, meter to kilometer. Meter ke kilometer sebab apa? Sebab soalan soalan bagi meter, soalan suruh tukar kilometer kat sini. Okay, faham Padam dulu. Okay, jadi nak tukar meter ke kilometer bahagilah dengan 1000. Okay, so step ni sebenarnya tak ada pun tak apa. Awak ambil ni je. Okay, bahagikan dengan 1000. Okay, bila awak dah bahagi dengan 1000, okay, bila awak dah bahagikan dengan 1000 tu, awak dapatlah 0.42 kan kat sini kan. Okay, jadi yang bawah ni kekal adalah per minit. Tak masalah. Jadi bila fraction bahagi dengan nombor bulat macam ni kan, fraction bahagi dengan nombor bulat ni, awak boleh jadikan 1 per min. Okay, 1 per minit. Dia jadi sini darab lah. Dia dah bahagi jadi darab kan, bahagi jadi darab. Syaratnya terbalikkan lah. Sebab kat sini kan dia min per 1. Okay, jadi bila darab dengan 1 per min, jadi 0.42 km per dengan min kuasa 2. Sebab min darab min, atas darab atas, bawah darab bawah. Tu darab fraction kan. Jangan lupa. Okay, jadi dapatlah 0.42 km per minit square. Okay, faham tak tu? Okay, seterusnya. Okay, jadi kita tengok pada example 17 pula. Okay, Sami drove at a speed 70 km per hour. He increased his speed to 100 km per hour in 30 minutes. Calculate the acceleration in km per hour per hour. Wow. Okay. Wow. Okay. So jangan risau, awak ambil je initial final minus initial.
Okey. Jadi 100 tolak 70, okey, kilometer per hour, dapat 30 kilometer per hour. Okey, lepas tu dia kata dalam masa 30 minit. Okey, bila 30 minit, awak bahagi saja dengan 30 minit. Okey, tapi ingat kat sini, unitnya mesti per hour, kilometer per hour per hour. Jadi minit ni kena tukar dulu jadi hour. So 1/2 hour ataupun 0.5 hour. So 30 bahagi 1/2 dapatlah 60 km per hour per hour. Kenapa ada per hour per hour? Nampak sini kilometer per hour kan? Ni ada hour. Sebab tu dia pergi per hour per hour. Okay, so menepatilah soalan minta. Okey, tengok yang B pula. Okey, yang B dia kata nak kilometer per hour per second. Okey, jadi apa-apa hal awak kena tukar yang bawah sekali ni, belakang sekali ni jadi second. So dalam masa 30 minit kan. So 30 minit ni tukar jadi second. Okey, sebab tu 30 darab dengan 60 dapat 1800 second. Okey, jadi acceleration adalah 30 km per hour, sama macam tadi, 30 km per hour dia punya final minus initial speed tadi, okey, bahagi dengan 1800 saat. Jadi awak dapat 0.0167 km per hour per second. Okey, menepati apa yang soalan minta. Okey, faham tak tu? Okey, solving problem. Okey. Ni tak awak boleh try sendirilah solving problem ni. Example 19. Okey, calculate the acceleration. Okey, apa-apa pun awak ambil je final, okey, minus initial speed. Okey, kemudian divide dengan time. Oh, cantik tulisan saya. Okey, macam tu lah. Okey, jadi soalan mana lagi kita nak ambil? Dah sampai jenis. Okey, kita tengok satu lagi lah. Okey, example 20. The diagram show a speed time graph for the movement of toy lorry in 27 seconds. The deceleration of the toy lorry is 0.741 meter per second squared. Okey, dia dah bagi deceleration. Okey, deceleration. So maksudnya acceleration negatif lah, 0.741. So calculate the speed V in meter per second. Okay, dia nak speed dalam meter per second. Okay, bila dalam meter per second, okay, awak tengok ni saya dah tunjuk dah kat sini. Acceleration negatif 0.741. So kalau kita cakap deceleration, jangan tulis negatif dah. Tapi kalau kita cakap acceleration, okay, acceleration, jadi dia akan jadi negatif 0.741. Nampak? Kalau awak cakap deceleration, jangan tulis negatif. Tapi bila kita cakap acceleration, dia dah jadi negatif lah, negatif 0.741 meter per second squared. Okay, duration 27 saat. Soalan lagi. Okay, calculate the speed, calculate the distance of itu. Okay, jadi cara untuk kita dapatkan, okay, kita gunakan strategi ni. Okay, so kita tahu acceleration dia berapa, kan? Kita letak. Tapi kita tak tahu dia punya initial speed. Okay, kita tahu final dia kosong. Sebab final dia kosong? Sebab dia berhenti. Tengok graf ni. Okay, V dia dah boleh laju, dia berhenti. Mungkin dia kena tahan dengan polis ni. Asyik polis je saya ni kan. Yelah, waktu-waktu PKP ni kan, dia kena tahan dengan polis sebab roadblock. Jadi dia pun kosong. Padam tu. Okay, so final dia adalah kosong. Jadi initial speed tak tahu. So kosong tolak V lah, kita letak V. So bahagi dengan masa 27 saat. Okay, jadi bila kita rearrange balik equation ni, okay, dah biasa kan rearrange kan. Okay, 27 darab ni. Okay, susun balik. Dan kita akan dapat V sama dengan 20 meter per second. Okay, so itulah jawapan dia. V 20 meter per second. Sebab dia nak V yang awal tadi. Initial V. Memanglah dia tak cakap kat sini kan, initial speed. Tapi kita kena faham-faham lah. Soalan dah bagi acceleration dan soalan juga dah bagi final speed, jadi dia mesti nak initial lah.
Okay, dan B, calculate the distance covered by the toy lorry after 2.2 second. Toy ke? Toy pada Roblox ke? Okay. After 2.2 second. Okay. Jadi, distance sama dengan speed darab time. So, 20 meter per second darab lah dengan 2.2 second. 20 meter per second dapat dari mana? Dapat daripada soalan A ni. Okay, dapat 44 meter. Okay, faham Okay, so itu saja. So kalau awak nak power biasalah macam biasalah matematik kan. Siapkan latihan 9.1, 9.2 dan generating excellent ni. InsyaAllah awak pun akan jadi excellent lah. Okay, so itu saja. Apa pun masalah boleh tanya saya balik. Okay, so chapter summary dia, inilah dia. Ada dua kita belajar ni, speed acceleration, yang mana speed adalah distance bahagi time, average speed adalah total distance bagi total time taken, termasuklah awak rehat ke, awak solat ke. Okay, so kita kira sekali kan, total kan, kita total. Dan acceleration, ingat, adalah rate of change of speed. Okay, yang mana kita ambil final speed minus dengan initial speed. Okay, so tak semestinya kecil mana besar ke, besar mana kecil, tak. Dia tengok kat mana final awak. Final awak kosong, so kosong lah. So dia akan jadi negative acceleration tu kan. Kalau kosong tolak dengan initial yang besar kan, kosong tolak 100 tu kan, jadi dia akan jadi negatif lah. So tengok final minus initial speed bahagi dengan time. So itu adalah acceleration. Dan yang paling penting dan paling susah sekalipun dalam topik ni saya rasa adalah converting unit. So kilometer per hour kepada meter per second ke, tapi jangan risau, awak buat step by step. So kilometer ke atas, hour kat bawah. So kilometer jadi meter, hour jadi second. So buat step by step, dan mesti ingatlah kilometer kepada meter mestilah darab 1000 kan. Jangan awak terbalik lah bahagi 1000. Hour kepada second, jam kepada saat mestilah darab dengan 60, dapat minit darab dengan 60 sekali lagi untuk dapatkan saat. So itu kena ingat lah, darab bahagi dan converting unit ni semua kena ingat. Okay, so itu sahaja. Okay, terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, all the best dan moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.